rakyat Malaysia di luar negara perlu tunai tanggungjawab dalam PRU 15. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Berita tengah malam hari ini bersama saya Nur Alis, Aidil Akbar. Saudara, Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah menyeru rakyat Malaysia di Singapura menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi dalam pilihan raya umum ke-15 PRU 15. Baginda bertitah rakyat Malaysia berhak untuk mengundi walaupun menetap di luar negara. Tuan-tuan dan puan-puan sebagai rakyat yang bertanggungjawab untuk mengundi di pilihan raya yang akan datang. Walaupun jauh sikit tetapi hati mesti dekat untuk menunaikan tanggungjawab tuan-tuan sebagai rakyat Malaysia yang dia berhak untuk mengundi. Seri Paduka Baginda bertitah demikian dalam majlis santapan malam bersama rakyat Malaysia di Singapura. Terdahulu, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan 19 November 2022 sebagai hari pengundian bagi PRU 15. Felda sentiasa istimewa dan akan terus dijaga kerajaan termasuk generasi kedua tanah rancangan berkenaan. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata pelbagai insentif yang disediakan untuk warga Felda sejak awal penubuhannya mencerminkan betapa istimewanya warga Felda kepada kerajaan. Layanan kerajaan terhadap Felda istimewa. Apabila saya menjadi wakil rakyat di sini menjadi ahli parlimen, yang susah saya nak menjawab kepada pengundi-pengundi saya di Bera ialah kenapa warga Felda diberikan keistimewaan berbanding dengan orang lain. Setiap kali raya saya payah nak menjawab. Orang lain tak ada duit raya, Felda peneroka dapat duit raya. Dululah. Sekarang ni stop sekejap, saya harap fikirkan semula lah bagi balik duit raya kepada peneroka Felda. Sebab Felda dah mula untung lah, boleh untung saya. Tapi yang saya nak sebutkan, sehingga kan masyarakat luar daripada Felda menganggap warga Felda adalah anak emas kerajaan. Itulah persepsi orang luar terhadap warga peneroka. Berbagai-bagai insentif dapat. Beliau berucap pada Majlis Himpunan Keluarga Felda Teguh bersama di Felda Mayam, Bera, Pahang. Datuk Seri Ismail Sabri turut mengumumkan bantuan musim tengkujuh sebanyak RM800 turut akan diagih kepada pekebun kecil getah Felda. Dalam pada itu, beliau meminta Felda mengurangkan birokrasi dan menyegerakan permohonan tabung usahawan belia Felda yang diperuntukkan dana pusingan sebanyak 10 juta kepada generasi kedua. Sejumlah 23 permohonan telah diterima di peringkat wilayah dan permohonan itu seterusnya akan dibawa ke Ibu Pejabat untuk kelulusan. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob turut memberi peringatan kepada mereka yang bakal bertanding atas tiket BN menjadikan PRU 14 sebagai rujukan. Ini kerana tidak ada parti yang boleh memberi jaminan kemenangan besar bagi menguasai sesebuah kerajaan. Seperti PRU 14, kita dah belajar daripada PRU 14 bahawa tidak ada parti yang boleh memberi jaminan boleh menang. Sebab itulah kita kena kerja kuat. Tuan-tuan dan puan-puan mesti kerja kuat untuk pastikan bukan saja Pahang kita kekalkan dengan kerusi yang lebih besar. Kalau boleh 2/3 kerusi Pahang ini kita tawan. Begitu juga dengan parlimen. Kita juga mesti bekerja kuat untuk pastikan parlimen kita menang. Beliau berharap semua jentera BN terus bekerja kuat untuk mendapatkan sokongan daripada pengundi atas pagar dan tidak berparti.
Latar belakang pendidikan dan pengalaman calon antara faktor utama dipertimbang pengundi yang baharu kali pertama bakal mengundi pada pilihan raya umum ke-15. Berbanding pengundi lama, jelas pensyarah kanan Jabatan Sains Politik UIM, Dr. Shazza Farhana Muhammad Shukri, mereka memilih calon berdasarkan prestasi parti dan kredibiliti individu yang disumbangkan di kawasan tersebut. Melihat kepada senario dinamik politik semasa, parti-parti yang akan bertanding semakin bijak dalam meletakkan calon-calon berwibawa bagi mendapatkan kepercayaan pengundi. Diorang campur mereka yang telah lama dalam politik yang berpengalaman. Memang ini yang rakyat lihat dan mereka sekarang sudah campur dengan calon-calon baru. Tapi baru pula mereka ada pengalaman di luar yang boleh dibawa masuk dalam kerajaan. Jadi saya rasa banyak calon kita sekarang sebenarnya adalah berkredibel, berwibawa. Mengulas mengenai calon muda yang bakal bertanding, beliau berkata peluang harus diberikan kepada mereka untuk membuktikan keupayaan berkhidmat untuk rakyat selepas menang sesebuah kerusi. Tindakan yang di-Pertua Majlis Peguam Malaysia Karen Chia mempersoal integriti pasukan petugas khas yang menyiasat buku My Story, Justice in the Wilderness, tulisan bekas Peguam Negara Tan Sri Tommy Thomas diselar. Tegas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar, persepsi buruk cuba ditunjukkan adalah tidak berasas kerana mereka enggan terlibat sesi konsultasi walaupun telah dijemput. Metodologi perkara yang diteliti dan pihak terlibat termasuk yang enggan memberi kerjasama dalam sesi konsultasi juga disenarai dalam laporan PPK. Bermakna PPK telah melaksanakan tanggungjawab secara terbuka dan tidak berpihak. Penubuhannya bagi mencari dan mengesahkan fakta serta melaksanakan analisis mendalam terhadap setiap pemerhatian sebelum dibentang kepada jemaah menteri. Penelitian dan dapatan adalah berdasarkan 19 sesi konsultasi bersama pelbagai pihak berkepentingan. Senarai cadangan penambahbaikan turut dikemuka PPK dalam laporan bagi meningkatkan mutu sistem keadilan dan kehakiman di Malaysia. Pelaksanaan pelbagai program merakyatkan ekonomi digital akan terus diperhebat ke seluruh negara dalam tempoh terdekat supaya impaknya dirasai secara menyeluruh, terutama komuniti di peringkat akar umbi. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa berkata usaha itu penting bagi memastikan jurang ekonomi digital antara pengguna khususnya peniaga tidak terlalu ketara. KCOM memperuntukkan RM50 juta bagi tujuan terbabit. Beliau yang juga pengerusi pasukan khas jihad tangani inflasi berkata 1/3 daripada peruntukan sudah dibelanjakan namun mengakui pelaksanaan program boleh diperhebat. Pelbagai program perlu dilakukan secara intensif termasuk memanfaatkan sebaiknya kewujudan premis Pusat Ekonomi Digital PADI. Menggalakkan anak-anak muda terutama sekali. Ya, anak-anak muda sama ada dia peniaga ataupun tidak mengapa. Tapi ini adalah sebagai satu pendedahan supaya rakyat di peringkat akar umbi membiasakan diri dan mengenali prospek dan peluang yang ada di bawah segmen ekonomi digital. Beliau ditemui selepas merasmikan program jelajah #Saya Digital Keluarga Malaysia di Kok Lannas. Deposit RM4 juta untuk menyertai program Visa Premium Malaysia PVIP telah diterima sejak permohonan dibuka 1 Oktober lepas. Jumlah itu membabitkan 2,000 pemohon daripada 10,300 permohonan yang diterima setakat ini. Menurut Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Hamzah Zainuddin, angka terbabit menunjukkan ramai ekspatriat mahu tinggal di negara ini. Bagi mengelak sebarang risiko, setiap permohonan diteliti menerusi pemeriksaan terperinci yang turut melibatkan Interpol. Kita kena semak, jadali lah orang tu baik ke, orang tu betul ke ada, layak ke tidak, dia ada duit ke tidak, dia boleh menguntungkan negara ataupun tidak. Kalau orang dia yang bukan-bukan, yang kita tahu rekod yang tak baik, kita juga bekerjasama dengan Interpol untuk memastikan kesahihan orang ini, apakah dia sebenarnya melakukan jenayah di negara dia sendiri, nak lari daripada negara dia.
PVIP akan diberikan dalam tempoh 20 tahun dan akan dipanggil untuk semakkan setiap 5 tahun. 854 anggota Malbat 850 10 berlepas ke Lubnan hari ini bagi menggantikan pasukan Malbat 650-9 yang bakal menamatkan misi United Nations Interim Force in Lebanon UNIFIL. Majlis Pemakaian Beret PBB, penyerahan bendera Malaysia serta penghantaran kumpulan pertama pasukan berkenaan disempurnakan Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein di Pangkalan Udara Subang. Anggota Malbat 850-10 terdiri daripada 84 pegawai dan 770 anggota lain pangkat LLP termasuk 30 pegawai dan anggota daripada Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB serta seorang pegawai kewangan dan Kementerian Pertahanan. Menandakan bahawa ATM yang telah terlibat dalam misi UNIFIL ini selama 16 tahun sekali lagi dan terlibat secara konsisten dan berterusan kali ini. Dan penglibatan yang berterusan ini bukan sahaja membuktikan ATM sentiasa bersedia dan bersiap saga untuk mengatur gerak pasukan kita untuk memenuhi keperluan penugasan di luar tanah air kita. Malah mencerminkan pengiktirafan dunia terhadap keupayaan serta kepakaran ATM dalam melaksanakan misi-misi pengaman. Pasukan ini akan ke Lubnan secara 4 peringkat penghantaran. Malbat 850-10 akan meneruskan misi UNIFIL di bawah kawalan operasi Markas Sektor Barat UNIFIL dan ditempatkan di 2 penempatan tetap iaitu Kem Marakah dan Kem Tipnin. Perkhidmatan Pasukan Doktor Udara PDU, Pejabat Kesihatan Daerah PKD Kinta ditangguhkan sementara berikutan insiden helikopter terhempas di Bincang Cameron Highlands semalam. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin berkata hal itu bagi menunggu penilaian keselamatan dan perbincangan dengan syarikat penerbangan selain proses kaunseling untuk sebuah lagi pasukan PDU PKD berkenaan supaya yakin meneruskan perkhidmatan. Saya tidak jangka kita akan tangguhkan perkhidmatan ini untuk tempoh masa yang lama. Mungkin untuk tempoh masa yang sekejap saja untuk kita dapat kepastian daripada syarikat penerbangan satu dan kedua untuk kita buat persiapan bagi unit yang kedua untuk sambung kerja Flying Doctor Services. Sudah pasti pasukan kedua pun mungkin rasa risau nak pergi untuk misi mereka. Jadi saya pun telah minta supaya taklimat dan kaunseling diberikan juga kepada second team kita. Semalam, pesawat yang dinaiki 5 anggota pasukan perubatan dan seorang juruterbang itu terhempas di kawasan Bincang Cameron Highlands. Unit Peneraju Agenda Bumiputera teraju memperuntukkan RM2.15 juta bagi menjalankan projek penternakan ikan kelah di Johor. Ia bagi menjana pendapatan golongan B40. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad berkata setiap kolam mampu menampung sehingga 1,000 ekor ikan dengan nilai RM400 hingga RM600 bagi 1 kilogram. Penternak mampu menjana pendapatan antara RM3,800 hingga RM13,000 sebulan. Ikan kelah mendapat permintaan tinggi di negara Singapura, Taiwan, Hong Kong dan China. Teraju turut memperuntukkan RM2 juta bagi projek penternakan udang kara. Satu lagi yang kita bangunkan 36 kolam juga itu untuk udang kara. Itu lebih kurang juga kita belanja dekat 2 juta dengan kerjasama UTM. Cuma udang kara ni dia 6 bulan je dia boleh di harvest. Yang itu tu boleh menambah pendapatan di antara RM2,000 ke RM3,000 secara sambilan. Beliau berkata demikian semasa melawat kolam ternakan ikan kelah di Kampung Tanjung Genting, Mersing. Turut hadir Ketua Pegawai Eksekutif Teraju Datuk Muhammad Silmi Abdul Rahman.
kecemasan boleh saya bantu? Encik, ada motor aksiden lah dekat sini, Encik. Langkah gajah kot. Encik, ada kebakaran lah di alamat 5 Jalan Tembikai Shah Alam. PGO dari FRT Shah Alam didapati tiada kebakaran berlaku di sini. Over. MERS 999. Gunakan dengan berhemah. Banjir di daerah Alor Gajah, Melaka terus menunjukkan tren peningkatan. 179 penduduk terjejas daripada 53 keluarga dipindahkan ke 3 pusat pemindahan sementara PPS di Alor Gajah setakat 8 malam. Jumlah itu meningkat berbanding 79 penduduk daripada 28 keluarga yang dilaporkan petang tadi. Berdasarkan kenyataan Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Melaka, PPS Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Seri Pangkalan menempatkan paling ramai penduduk terjejas iaitu 101 penduduk daripada 24 keluarga. PPS Balai Raya Kampung Gadik bertambah kepada 42 individu daripada 20 keluarga. Manakala PPS Balai Raya Kampung Tanjung Rimau Luar kekal menempatkan 36 penduduk daripada 9 keluarga. Kawasan terjejas ialah Kampung Tanjung Rimau, Kampung Gadik, Kampung Nelayan Kuala Linggi, Kampung Sungai Siput, Pengkalan dan Taman Seri Bayu 2. Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia JAKM di Pahang akan bermula esok. Penganjuran kali ini diterajui Kementerian Pertahanan. Laporan wartawan Nur Khairul Bariah Omar. Untuk siri yang ke-12 pada kali ini, Kementerian Peneraju adalah Kementerian Pertahanan ataupun MINDEF, yang mana dia membawakan tema keluarga teras pertahanan keluarga Malaysia teras pertahanan negara. Dan kelainan yang telah dibawakan oleh Kementerian Peneraju, of course kita akan mengadakan mini DSA ataupun Defence Security Asia, yang mana akan mempamerkan alat-alat ketenteraan di Stadium Sultan Muhammad Shah, Stadium Pahang Darul Makmur di Kuantan. Walaupun JAKM dalam tempoh persiapan akhir dan hanya akan mula berlangsung esok, terdapat orang awam hadir meninjau tapak penganjuran. Saya datang sini melihat persiapan JAKM di Pahang sebabkan saya excited dapat information daripada FB yang mengatakan ada pameran pertahanan. So nanti hari Jumaat ni saya boleh bawa anak-anak saya untuk melihat pameran pertahanan tersebut. Dia orang excited nak tengok pameran pertahanan tersebut. Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia siri ke-12 ini akan berlangsung selama 3 hari di pekarangan Stadium Darul Makmur dan Sultan Ahmad Shah International Convention Centre. Molaweh datang ke Kuantan pada Jumaat ini kerana pelbagai program menarik menanti anda. Nur Khairul Bariah Omar, RTM. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM telah bersetuju untuk meminda tarikh pelaksanaan ujian penilaian kelas KAFA UPKK bertulis dari jadual asalnya iaitu 14 hingga 17 November 2022. Ketua Pengarahnya Datuk Hakimah Muhammad Yusof dalam satu kenyataan memaklumkan ianya akan dipinda pada 28 November hingga 1 Disember. Jelasnya ini bagi memberi ruang persediaan dan pelaksanaan pilihan raya umum ke-15 yang berlangsung pada 19 November 2022 nanti. Beliau berkata, JAKIM amat prihatin dan mengambil berat dengan keputusan yang telah ditetapkan. Pihaknya juga sangat menghargai komitmen semua pihak dalam menjayakan pelaksanaan UPKK kali ini. Seorang penganggur dijatuhkan hukuman gantung selepas didapati bersalah membunuh seorang juru teknologi pergigian 4 tahun lalu. Berdasarkan fakta kes, insiden terjadi selepas mangsa didakwa tidak menepati janji. Keputusan dibuat Mahkamah Tinggi Seremban. Hakim Azizul Azmi Adnan memutuskan pihak pembelaan mewakili Abdul Malik Rosli gagal menimbulkan keraguan munasabah. Pada Januari 2018, tertuduh didakwa dijanjikan pekerjaan oleh mangsa Mahusin Abdul Rahim dan mendorongnya pergi ke rumah. Namun mangsa didakwa tidak menepati janji lalu berlaku pertengkaran sebelum suspek membunuh mangsa.
Perkembangan kes remaja sindrom Down, Bella, Mahkamah Session Kuala Lumpur diberitahu kebocoran mesin penapis air milik pengasas rumah bonda Siti Bainun Ahmad Razali tidak menjejaskan suhu air panas dan sejuk pada mesin tersebut. Ia disahkan juruteknik mesin penapis air Muhammad Rizwan Satori berkata berdasarkan pemeriksaan dan penukaran adaptor Sinki 24 Mei tahun lalu. Saksi pendawaan ke-22 itu berkata ketika pemeriksaan semua bahagian mesin berkeadaan baik kecuali bahagian adaptor yang perlu ditukar. Tekanan air mesin mencukupi manakala suhu air panas lebih 86 darjah Celsius dan air sejuk kurang daripada 5 darjah Celsius. Juruteknik servis syarikat penapis air Azrin Aisyah Razi pula memberitahu tiada sebarang rekod masalah penapis air dihadapi Siti Bainun dari Mac 2021. Malah menyangkal cadangan pihak pembelaan bahawa dia tidak menyempurnakan kerja servis selengkapnya. Menurut Aisyah, dia tidak pernah berbuat demikian kerana akan dikenakan tindakan oleh syarikat jika melakukannya. Perbicaraan di hadapan Hakim Azralizam Sanusi bersambung esok. 2 pelajar kolej maut manakala seorang lagi cedera selepas kenderaan yang dinaiki bertembung dengan sebuah pacuan 4 roda. Kejadian berlaku di kilometer 145 Jalan Lama Kuala Terengganu, Kuantan di persimpangan Perwaja Steel, Teluk Kalong tengah hari tadi. Ketua Polis Daerah Kemaman, Superintenden Hanya Ramlan berkata kejadian dipercayai berlaku semasa pacuan 4 roda dalam perjalanan dari Kemaman Supply Base, Teluk Kalong menghala ke Parker. Manakala kenderaan ketiga-tiga mangsa berusia 18 tahun yang juga pelajar UCT ATI tersebut menghala ke Bandar Cukai. Siasatan awal mendapati kereta yang dipandu Muhammad Muttaqin Zainal, 18 tahun, masuk ke simpang kanan secara mengejut sebelum bertembung dan diseret oleh pacuan 4 roda. Ekoran perlanggaran itu, Muhammad Ilman Waiz yang duduk di bahagian penumpang hadapan meninggal dunia di lokasi kejadian. Manakala Muhammad Amirul Adli yang duduk di bahagian penumpang belakang meninggal dunia ketika menerima rawatan. Pemandu kereta Muhammad Muttaqin dirawat di unit kecemasan Hospital Kemaman. Kedua-dua mayat mangsa dibawa ke unit forensik hospital sama untuk tindakan lanjut. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987.
segmen sukan. Menjelang aksi Piala AFF 2022 pada Disember ini, Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM memaklumkan venue tuan rumah bagi skuad Harimau Malaya bakal diketahui pada Sabtu ini. Perkara itu dinyatakan Setiausaha Agung FAM Nur Azman Rahman. Jelas beliau, ketika ini pihaknya berada di peringkat akhir perbincangan dengan beberapa pihak terlibat. Untuk nak finalize pun adalah few, kita ada beberapa option, adalah 3-4 option. That's why cuma nak dia dari segi venue tu kita nak dapatkan dari segi dia punya padang, rumput apa semua tu kan, itu je sikit. Basically dah okey dah. Cuma tak 1-2 hari je. Lepas tu kita akan finalize lewat-lewatnya Sabtu lah. Sebelum ini, Stadium Nasional Bukit Jalil SNBJ dan beberapa stadium lain berada dalam penilaian FAM untuk dijadikan venue bagi aksi Harimau Malaya di laman sendiri. Dalam pada itu, badan induk tersebut turut mengumumkan kerjasama terbaru bersama syarikat teknologi maklumat multinasional HP Malaysia dalam usaha memastikan arena e-sukan bola sepak serta ekosistemnya terus dibangunkan. Kerjasama itu melibatkan tempoh 1 tahun bermula Mac lalu hingga Jun 2023. Menurut pengarah urusan HP Malaysia Alex Tan, pihaknya akan memberikan komitmen sebagai rakan penaja peralatan teknologi maklumat bagi kempen FIFA E-Nations Series 2023 yang dijadual bermula Disember ini. For us, definitely we wanted to see the success of the e-Rimau team, right? We want them to have good results in the international and also secondly is also to encourage more teams like this happening, to give the Malaysian e-sports recognition in the world stage. That's one of our key objectives. Piala Malaysia 2022, jurulatih Johor Darul Takzim JDT Hector Bidoglio berpendapat kemenangan 4-0 menentang Petaling Jaya City FC semalam membuktikan pasukannya tidak bergantung kepada satu pemain saja bagi mendapatkan jaringan. Jelas beliau, semua pemain mempunyai keupayaan untuk meledakkan gol dalam mana-mana perlawanan. No, CDT no es Berson dependiente, ni Forestieri dependiente, ni nadie dependiente. CDT es un equipo que tiene un juego colectivo. Si Berson hace goles porque la pelota le llega limpia, porque la pelota se mueve muy bien, porque se sabe mover la pelota de un lado a otro. CDT es un equipo colectivo que tiene una idea muy clara, es un equipo muy compacto y muy agresivo a la hora de presionar, y eso es lo que nos hace fuerte. Dalam aksi tersebut, JDT tidak menurunkan penyerang berbisanya Bergson De Silva, namun itu bukan penghalang untuk kelab itu mendapatkan jaringan menentang Petaling Jaya City FC. 4 gol JDT dalam perlawanan tersebut dijaringkan oleh Syahrul Saad, Safawi Rashid dan Akhyar Rashid dan Fernando Forestieri. Saudara, berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.